Pemutihan parti mampukah halang perdagangan manusia dan buruh paksa? Persekutuan Pekilang-Pekilang Malaysia FMM menyambut baik pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung kelonggaran peraturan pengambilan pekerja asing dan program rekalibrasi dilanjutkan di bawah Pelan Rekalibrasi Pendatang Asing Tanpa Izin 2.0 IIRP 2.0. Presiden FMM Tan Sri Soh Tian Lai dalam kenyataannya berkata pihaknya menyambut baik perhatian yang diberikan kerajaan terhadap keperluan buruh oleh industri walaupun pelan itu adalah langkah sementara untuk memenuhi keperluan pembangunan ekonomi negara. Beliau berterima kasih kepada kerajaan kerana mengiktiraf kepentingan dan peranan pelengkap yang dimainkan oleh pekerja asing dalam menyokong pemulihan ekonomi terutamanya dalam tempoh ketidakpastian yang berpanjangan dengan 2023 diramalkan sebagai tahun yang sukar kerana pertumbuhan global dijangka perlahan, inflasi global kekal tinggi dan volume dagangan mengecut. Ini adalah satu langkah yang baik oleh kerajaan kerana mereka yang layak untuk skim ini adalah pekerja yang berpengalaman dan terlatih sekaligus mengurangkan masa untuk mendapatkan tenaga kerja yang perlu dilatih atau dilatih semula oleh majikan baharu, katanya. Bagaimanapun, FMM mencadangkan pertama IIRP harus berada di bawah satu pentadbiran sebaik-baiknya Jabatan Imigresen kerana ini akan menghapuskan sebarang kekeliruan yang tidak wajar dalam proses dan mana-mana orang tengah yang cuba mengambil kesempatan daripada skim ini dengan menawarkan pekerjaan menerusi bayaran. Kedua, IIRP harus memenuhi keperluan pekerja haram yang ingin pulang ke negara asal mereka tanpa menyenarai hitam serta mereka yang ingin disahkan dan diambil bekerja semula. Ketiga, menyediakan repositori pekerja yang tersedia di pusat tahanan. Keempat, pekerja yang majikannya tidak dapat memperbaharui permit atau menghantar pekerja mereka kembali semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pandemik COVID-19 yang telah menjadikan mereka haram harus dipertimbangkan di bawah skim ini. Kelima, pelonggaran syarat yang sama mengenai peraturan pengambilan pekerja asing harus dipanjangkan juga untuk pengesahan dan pengambilan semula pekerja haram. Keenam, keseluruhan proses harus dijalankan dalam talian termasuk memperkenalkan fleksibiliti pada mod pembayaran yang membolehkan lebih ramai pekerja diproses melalui penyerahan tunggal kerana pada masa ini terdapat had pembayaran yang dikenakan untuk setiap kad debit atau kredit pembayaran. Ketujuh, pertimbangkan semakan semula charge compound yang dikenakan dengan menurunkannya kepada RM900 serupa dengan kadar program rehiring sebelumnya pada 2016 daripada RM1,500. Dan ke-8, prosedur dan syarat juga mesti dijelaskan kepada kedutaan yang akan memudahkan pembaharuan atau pengeluaran pasport baru untuk warga negara mereka yang ingin disahkan dan digaji semula. Presiden FMM berkata pihak industri menyambut baik butiran mengenai pelan kelonggaran penggajian pekerja asing dan IIRP 2.0 dan berharap ia akan dikeluarkan tidak lama lagi berserta penganjuran sesi libat urus dengan pihak berkepentingan untuk pemahaman dan tafsiran yang jelas mengenai prosedur baharu berkenaan. Terdahulu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution berkata program tersebut adalah salah satu jalan penyelesaian yang ditawarkan secara tidak rasmi oleh Pakatan Harapan dalam menghadapi masalah kekurangan pekerja sektor kurang disertai rakyat Malaysia sepanjang kempen pilihan raya lalu. Program ini mampu menyediakan keperluan tenaga kerja daripada tenaga asing yang sudah ada dalam negara kita, katanya. Sehingga 31 Disember tahun lalu, seramai 418,649 orang parti berdaftar bagi program rekalibrasi tenaga kerja dan 295,425 orang parti mendaftarkan diri untuk program rekalibrasi pulang. Bagaimanapun, kata Saifuddin, aspek-aspek tapisan lain berhubung keselamatan dan kebajikan tetap terpakai. Kita faham akan ada kebimbangan lambakan pekerja asing, kerajaan ada siling keperluan pekerja asing yang munasabah iaitu sejumlah 2.4 juta orang menjelang 2025 iaitu 15% dari jumlah tenaga kerja negara. Keperluan kerancakan ekonomi hanya bagi sektor kritikal. Ada sektor belum dibuka pekerja asing supaya ia diutamakan kepada tenaga tempatan, jelas Saifuddin. Tegas beliau, skim ini tidak mengambil peluang kerja rakyat tempatan kerana ia hanya bagi pekerjaan 3D iaitu Dirty, Dangerous and Difficult. Untuk rekod, Malaysia kekal dalam tahap 3 dalam laporan tahunan Perdagangan Manusia Jabatan Negara Amerika Syarikat pada tahun 2022.
Malaysia diletakkan dalam senarai pantau tahap 2 dari 2018 hingga 2020 sebelum turun ke tahap 3 peringkat terendah tahun 2021 dan 2022. Menurut laporan tersebut, pada tahun lepas, kerajaan Malaysia terus menggabungkan jenayah perdagangan manusia dengan penyeludupan migran. Tindakan ini menghalang penguatkuasaan undang-undang dan usaha mengenal pasti mangsa. Laporan itu menegaskan siasatan anti perdagangan menurun dan kerajaan tidak mendakwa atau mensabitkan pegawai kerajaan yang didakwa terlibat dalam jenayah perdagangan. Malah, perdagangan manusia di Malaysia dikaitkan pula dengan dakwaan amalan buruh paksa. Ini memberi gambaran seolah-olah sektor korporat atau majikan negara ini bersekongkol dengan perdagangan manusia yang dianggap sebagai perhambaan moden. Mampukah kelonggaran peraturan pengambilan pekerja asing dan program rekalibrasi parti ini menghalang perdagangan manusia dan unsur buruh paksa? Dalam lapan cadangannya, FMM tidak menawarkan solusi untuk menangani perbuatan jelek ini. Tidak benar rakyat tempatan tidak mahu bekerja dalam sektor 3D. Selagi majikan di Malaysia kedekut untuk berkongsi keuntungan dengan pekerjanya, selagi itu rakyat tempatan akan terus terpinggir. Ingat, rakyat sentiasa memerhati.